Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Kerajaan Sarawak memperuntukkan tanah seluas 8 ekar dan dana berjumlah 20 juta ringgit kepada Sekolah Menengah Chung Hua nombor 4. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia sebagai usaha untuk membantu pihak sekolah menyediakan fasiliti yang lebih lengkap kepada pelajar. The government has decided to allocate 5-acre land to this school. 5 ekar. Dan kepada trustee of the school, we give you another 3 acres of land. Meaning 8 acres. For the trustee, 3 ekar. For the sekolah, 5 ekar. And tonight, I'm giving you grant of 15 million ringgit for the school. For the trustee, I give you 5 million ringgit. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Tahun Baharu Cina 2024 dan sambutan 45 tahun Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Kota Semarahan dan Serian di Kuching pada Ahad. Sementara itu, Premier Sarawak menambah pertambahan hasil ekonomi negeri ini membolehkan pihak kerajaan membantu meningkatkan lagi kemudahan pendidikan bagi anak-anak Sarawak termasuk mengadakan perbincangan untuk menubuhkan sebuah universiti baru di negeri ini. We are eyeing on Fudan. We are at the moment, Dr. Sim knows, engaging with Fudan University. If they agree to have the campus in Sarawak, Fudan. And Fudan, as you know, is the top 5 in China. So that our student from Sarawak can further their study in Fudan campus. And I hope both the government and the Consul General is here, both the government and the Malaysian government, if there is a proposal, will agree to have the university sited in Sarawak, especially for Fudan. Menurut beliau, Universiti Fudan merupakan universiti 5 teratas di China dan seterusnya berharap agar persetujuan dapat dicapai oleh kedua-dua pihak untuk menjayakan impian ini. Dalam majlis tersebut, Datuk Patinggi Abang Zohari turut menyaksikan majlis pertukaran dan penyerahan hak milik tanah serta penyerahan mokcek kepada pihak pengurusan Sekolah Menengah Chung Hua nombor 4. Turut hadir isteri Premier Sarawak Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koh Hian, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta isteri Datin Amar Baduyah Bujang, Presiden Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Kota Semarahan dan Serian Datuk Richard Wee, Kapitan-Kapitan serta tetamu jemputan yang lain. Laporan seterusnya, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP akan menubuhkan cawangan baharu di Sibujaya selepas mengambil kira populasi penduduk yang besar. Untuk itu, Setiausaha Agong SUPP Datuk Sebastian Tin Chiu Yu berkata, SUPP melantik Datuk Matthew Chen sebagai pengerusi Jawatankuasa Pro-Tem SUPP Cawangan Sibujaya selaras dengan perlembagaan parti. Jelasnya penubahan itu juga berdasarkan perlembagaan parti di bawah Artikel 12 dan Datuk Chen adalah individu yang berpotensi yang dilantik oleh parti untuk memimpin cawangan tersebut. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas mesyuarat penubuhan cawangan SUPP Sibujaya pada Sabtu. Tambahnya, penubuhan cawangan baharu ini adalah sesuatu yang positif kepada SUPP di Sibu. Berikut pula, Jabatan Kerja Raya bahagian Serian meneruskan penyerahan 2 projek di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP yang telah siap di Kampung Semukoi B dan Kampung Kerangan Tekalong pada Sabtu. 2 projek tersebut adalah menaik taraf Gereja Katolik Saint Pio Kampung Semukoi B dan menaik taraf Rumah Panjang Kampung Kerangan Tekalong. Timbalan Menteri Pemodenan, Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup, Datuk Martin Ben telah hadir bagi menyaksikan acara penyerahan tersebut yang diketuai oleh Jurutera JKR bahagian Serian, Chesley Francis Kureng.
Dalam majlis ringkas itu, Datuk Martin Bain telah menandatangani dokumen siap projek dan menyerahkan sijil penyerahan kepada Setiausaha JKKK, Kampung Semukoi B, Besu Minggan dan Tuai Rumah Kampung Kerangan Tekalong, Kenny Jaga. Terdahulu, Datuk Martin Bain serta rombongan telah melawat siap projek RTP Bina Baharu Bangunan Bilik Gerakan Kampung Kerangan Jaya berjumlah RM300,000 dan melawat projek Bina Baharu Gereja Katolik St. Patrick Kerangan yang kini hampir 60% dibina. Mengakhiri lawatannya, beliau dan rombongan juga melihat projek menaik taraf Masjid Darul Ihsan di Kampung Sri Menanti. Selanjutnya, pasukan 70 Sports Club dinobat sebagai johan bagi pertandingan Liga Kapit 2023 Piala Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh pada Sabtu. Kejayaan tersebut membolehkan mereka membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,500 beserta piala dan medal setelah berjaya menumpaskan Monuments Mythos Football Club pada pertandingan akhir. Monument Mythos Football Club secara automatik menerima tempat kedua dan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM2,500 beserta piala dan medal, diikuti tempat ketiga iaitu Sky FC yang membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,500 beserta piala dan medal, manakala tempat keempat dirangkul oleh kelab bola sepak Accurate Kapit yang turut membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 beserta piala dan medal. Sementara itu, Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai berkesempatan untuk hadir bagi menyampaikan hadiah kepada keempat-empat pasukan yang bertanding. Manakala di Kuching, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK harus proaktif dalam membangunkan kampung dan berperanan efektif mengurus penduduk setempat. Penasihat Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Seri Muhammad Naruddin Majais memberitahu projek yang akan dilaksana oleh KMKK mesti memberi impak yang positif kepada rakyat. Malah jelasnya perancangan yang dibawa oleh pemimpin masyarakat mesti dapat menguntungkan rakyat setempat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada bengkel pemantapan KMKK di Kuching pada Sabtu. Wakil khas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong itu menambah, objektif utama bengkel tersebut dilaksana bertujuan untuk memantapkan lagi peranan KMKK dalam menyalurkan maklumat kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Difahamkan seramai 94 peserta terdiri daripada KMKK dari sekitar kawasan daerah Gedong telah menyertai bengkel tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan sorotan Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina 2024 dan sambutan 45 tahun Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Kota Semerahan dan Serian yang berlangsung di Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.